Saban hari, kita sentiasa terdengar tentang isu penderaan kanak-kanak ini yang boleh diibaratkan seperti cendawan tumbuh selepas hujan, yang merupakan isu penderaan kanak-kanak ini yang tiada tanda nokta di akhirnya. Penderaan kanak-kanak ini boleh dibahagikan kepada pelbagai kategori yang merangkumi penderaan dari segi fizikal yang boleh diambil kira disebabkan oleh ibu bapa maupun pengasuh yang merupakan orang yang diberikan tanggungjawab untuk mendidik anak-anak dan melindungi mereka. Tetapi, mereka tidak menjalankan amanah ini dengan sebaik mungkin. Malahan, golongan ini mendera dan memukul kanak-kanak itu tanpa belas kasihan disebabkan dikuasai oleh nafsu serakah mereka sehingga boleh menyebabkan kemalangan jiwa oleh mangsa tersebut. Di sini, kita akan cuba merungkai apa sebabnya penderaan kanak-kanak ini berlaku dan kesan dialami oleh mangsa penderaan tersebut serta mencari resolusi bagi menangani isu penderaan ini. Mari kita bersama-sama mengupas isu ini. Antara punca berlakunya masalah penderaan kanak-kanak ini adalah disebabkan oleh individu, tidak kira ibu bapa ataupun pengasuh, yang mempunyai masalah emosi yang tidak stabil. Masalah emosi ini menyebabkan mereka hilang pertimbangan sehingga sanggup melakukan penderaan. Kegagalan dalam mengawal emosi ini menyebabkan mereka menjadikan anak-anak sebagai tempat untuk mereka melepaskan tekanan. Kegagalan dalam mengawal emosi ini juga menyebabkan jiwa mereka mengalami gangguan dan tidak berasa tenang sehingga mereka tidak mampu untuk berfikir secara rasional. Apa yang berlaku apabila mereka sampai kepada keadaan di mana mereka tidak mampu mengawal emosi, mereka akan bertindak mengikut perasaan. Jika pada ketika itu mereka sedang memukul anak-anak ini, si pendera ini akan memukul bertalu-talu dan melakukan apa sahaja yang mampu memuaskan hati mereka. Kedudukan kewangan keluarga yang tidak kukuh turut menjadi antara faktor berlakunya penderaan kanak-kanak. Apabila ibu bapa mereka dihimpit masalah kewangan untuk membesarkan anak-anak, mereka terpaksa berhutang untuk meneruskan kelangsungan hidup ini. Ibu bapa akan terasa terbeban dan rusing terhadap masalah kewangan ini. Oleh itu, mereka akan berasa gagal mengawal perasaan mereka dan melepaskan tekanan mereka dengan memukul anak-anak. Ibu bapa terlalu mengikut perasaan dan mereka tidak dapat berfikir dengan waras apabila sedang marah telah menyebabkan anak-anak menjadi mangsa yang tidak berdosa. Tegasnya, kedudukan kewangan keluarga yang tidak kukuh turut mengakibatkan kes penderaan kanak-kanak berlaku. Masalah institusi keluarga juga merupakan salah satu faktor berlakunya penderaan kanak-kanak. Dalam banyak kes, penderaan ini dilakukan oleh ibu bapa yang mempunyai konflik kekeluargaan seperti hubungan yang rapuh antara suami isteri akibat daripada campur tangan pihak ketiga. Maka, pergaduhan antara suami isteri akan berlaku dan mengakibatkan perceraian. Hal ini menyebabkan produktiviti ibu bapa di tempat kerja juga akan merosot dan tekanan dari pihak majikan juga meningkat. Tambahan pula, dalam perjalanan pulang ke rumah, masalah kesesakan lalu lintas bagi ibu bapa yang bekerja di bandar akan meningkatkan ketegangan emosi dan stres. Disebabkan itu, ibu bapa yang berfikiran tidak matang akan melepaskan tekanan mereka kepada anak-anak mereka. Penderaan dan pengabaian yang dialami oleh kanak-kanak juga meninggalkan kesan yang mendalam terhadap psikologi mereka. Tekanan emosi, kemurungan, trauma dan potensi mengalami PTSD adalah antara kesan daripada penderaan dan pengabaian yang berlaku kepada kanak-kanak. Kesan jangka panjang daripada penderaan yang dialami semasa zaman kanak-kanak dibawa sehingga ke zaman dewasa mereka. Kanak-kanak yang didera cenderung untuk mengulangi perbuatan yang sama dan melakukan keganasan terhadap pasangan ataupun keluarga mereka pada masa akan datang. Kanak-kanak yang mengalami penderaan akan menyebabkan mereka mengalami kesan fizikal jangka masa panjang, yang mana kanak-kanak tersebut akan kelihatan lebam, benjol dan juga bengkak di bahagian tubuh badan serta muka. Terdapat juga kesan lain seperti patah tulang yang kebiasaannya berlaku terhadap kanak-kanak yang didera dalam lingkungan umur di bawah 3 tahun.
Kanak-kanak yang didera juga akan menyebabkan mereka mendapat kesan lain seperti melecut dan juga terbakar. Kesan ini selalunya terjadi disebabkan oleh kelalaian ibu bapa sendiri di mana mereka kurang memberi perhatian terhadap anak mereka ataupun mereka mengabaikan anak mereka. Pada kebiasaannya, kesan lecuran telah dirancang terlebih dahulu terhadap kanak-kanak yang ingin didera seperti dalam bentuk setrika. Seterusnya, kanak-kanak yang mengalami penderaan juga akan menyebabkan mereka mengalami kecederaan abdomen, yang mana mereka ditumbuk di bahagian abdomen seperti perut yang akan menyebabkan kecederaan di bahagian organ dalaman seperti usus, jantung dan juga hati. Pada kebiasaannya, kecederaan abdomen tidak menunjukkan tanda-tanda di bahagian luaran, tetapi berkemungkinan kanak-kanak yang telah mengalami kecederaan abdomen akan muntah dengan kerap dan juga perut mereka akan kelihatan seperti tidak normal. Sekiranya kanak-kanak yang didera mengalami kecederaan yang berulang dalam tempoh masa yang lama, ia berisiko untuk menyebabkan kanak-kanak tersebut untuk mengalami masalah kesihatan yang serius seperti sindrom kesihatan dan juga kerosakan otak. Antara impak yang berlaku terhadap kanak-kanak yang mengalami penderaan ini adalah dari segi proses pembesaran. Kajian mengenai embryologi dan pediatrik menyatakan bahawa perkembangan otak bertahap luar biasa semasa peringkat pembesaran awal bayi dan zaman kanak-kanak. Oleh itu, pendarahan berulang kepada peristiwa yang memberi tekanan boleh mendatangkan kesan kepada tindak balas tekanan otak, menjadikannya kanak-kanak itu tidak aktif dan kurang penyesuaian diri. Penyelidikan juga mendapati bahawa terdapatnya hubung kait antara penderaan pada zaman kanak-kanak dengan masalah kesihatan pada masa depan. Antara masalah adalah perkembangan otak yang tidak sesuai, ketidakseimbangan antara kemahiran sosial, emosi dan kognitif. Yang ketiga, kecacatan bahasa tertentu. Yang keempat, kanak-kanak itu mungkin mengalami kesukaran dalam penglihatan, berkata-kata dan juga mendengar. Dan kanak-kanak ini juga berisiko untuk menghadapi masalah kesihatan seperti jantung, kanser, jangkitan paru-paru kronik, tekanan darah tinggi dan penyakit hati. Mereka juga akan cenderung untuk mengalami masalah merokok dan juga penyalahan gunaan alkohol dan dadah. Kes penderaan kanak-kanak bukanlah sesuatu yang baru dalam negara kita. Malah ia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Langkah ini boleh diambil dengan melaporkan kes penderaan kanak-kanak kepada pihak berkuasa. Kes ini boleh dilaporkan melalui talian nur, pihak hospital atau pihak polis. Jadi, sesiapa sahaja yang mengetahui atau mengesyaki mana-mana kanak-kanak yang berada dalam keadaan bahaya atau berisiko untuk didera dan diabaikan, perlulah melaporkan kepada Pegawai Pelindung Jabatan Kebajikan Masyarakat atau menghantar kanak-kanak tersebut ke hospital yang berdekatan. Yang anda ingin memastikan identiti anda dirahsiakan, anda juga boleh menghubungi talian nur 15999. Jadi, apakah yang akan berlaku selepas laporan dilakukan? Pegawai pelindung atau polis akan memulakan siasatan dengan melawat kanak-kanak dan keluarga di rumah mereka. Seterusnya, mereka akan membawa kanak-kanak tersebut ke hospital untuk siasatan lebih lanjut. Langkah awal ini bertujuan untuk melindungi kanak-kanak dan memastikan keselamatan mereka lebih terjamin. Seterusnya ialah langkah untuk mengatasi masalah penderaan kanak-kanak ialah peranan guru kaunseling di sekolah. Okey, guru-guru kaunseling di sekolah hendaklah sentiasa memberikan perhatian kepada murid apabila mendapati perubahan yang besar berlaku kepada seorang murid. Okey, seterusnya ialah guru juga perlu memberikan kasih sayang dan perhatian kepada murid tersebut supaya mereka dapat meluahkan perasaan dan mengatasi masalah mereka jika terlibat pada kes penderaan. Bagi mengatasi kes penderaan kanak-kanak yang berlaku di Malaysia ini, antara langkah-langkah yang boleh diambil adalah dengan menanam nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian. Masyarakat haruslah mempunyai kesedaran yang tinggi tentang natijahnya sekiranya mereka terlibat dalam gejala-gejala yang negatif seperti ini.
Sebaliknya, mereka haruslah mengamalkan gaya hidup yang sihat dengan cara melibatkan diri dengan aktiviti-aktiviti yang berfaedah yang dianjurkan oleh pihak kerajaan. Contohnya seperti kempen membanteras penderaan kanak-kanak. Hal ini secara tidak langsung dapat menurunkan kadar gejala penderaan kanak-kanak yang berlaku di Malaysia. Baiklah, apa yang boleh kita dapat daripada kupasan isu penderaan kanak-kanak ini? Anak-anak bukanlah barang mainan yang boleh dipukul, dianiaya dan disiksa hidup mereka. Anak-anak adalah satu amanah dan anugerah daripada Tuhan yang diberikan kepada ibu bapa untuk melindungi mereka, menyayangi mereka, bukan diseksa zahir dan batinnya. Akhir kata dari saya, tepuk dada, tanya diri. Sekian, terima kasih.